Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama dalam satu tazkirah Isra dan Mi'raj yang penuh menggambarkan umat Islam zaman itu, dan zaman kita juga ambil iktibar dan pengajaran ini kerana cukup mencabar muslimin muslimat yang hormati sekalian. Berlakunya Isra dan Mi'raj ini sebab Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jemput oleh Allah Subhanahu wa taala isterinya Khadijah dan juga bapa saudaranya Abu Talib yang juga banyak membantu dengan Nabi walaupun dia belum Islam dan tidak Islam, tetapi dia banyak membantu Nabi dalam perkembangan awal Islam. Maka bila kedua-dua ini meninggal dunia, Nabi sedih dan Allah hiburkannya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perjalanan Nabi daripada Mekah ke Masjid Al-Aqsa ataupun ke Palestin, dan Mi'raj pula adalah daripada Palestin naik ke langit. Ada peristiwa-peristiwa di tengah jalan. Di antaranya yang Nabi nampak seorang hamba Allah yang sedang menanam sebiji tumbuhan. Bila dia tanam, tumbuh satu batang tumbuhan. Dia menumbuhkan 7 tangkai. Dalam satu tangkai itu buahnya 100 buah. Maka Nabi tanya, "Ya Jibril, siapakah gerangan orang ini?" Maka Jibril kata, "Wahai Muhammad, inilah umat kamu yang di waktu di dunia nanti dia beramal dengan amalan Islam, maka satu amalan yang dia buat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 700 kali ganda pahala. Satu diganda 700. Maka banyak pahala. Selain daripada itu, Nabi berjalan, maka dia tercium bau yang sangat harum. Maka Nabi tanya, "Apa ini ya Jibril?" Jibril kata, "Ini adalah bau seorang syahid di zaman Firaun, iaitu Masitoh, tukang sisir Firaun. Bila mana dia kedapatan bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dihukum dengan menghumbankan dia di dalam air yang sedang panas sampai ke Palestin." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun di sana dan sembahyang di Masjid Al-Aqsa, dan barulah Nabi di Isra dan Mi'rajkan ke langit, iaitu bersama dengan Jibril. Nabi terus melanjutkan perjalanannya daripada langit pertama, jumpa Nabi ada, langit kedua, langit ketiga, langit yang seterusnya sampai langit ketujuh. Nabi dibawa oleh Jibril melawat surga. Dalam surga Nabi melihat yang tak boleh digambarkan dengan mata, tidak boleh dihurai dengan akal. Dan keistimewaan surga itu cukup hebat, tuan-tuan. Surga digambarkan sepohon pokok pun 500 perjalanan, 500 hari perjalanan untuk mengelilingi satu pokok. Besarnya dan indahnya di surga. Nabi dibawa lagi oleh Jibril untuk nak jumpa Allah di Sidratul Muntaha. Naik lagi terus. Maka waktu itu Jibril tinggal ke bawah, Nabi sahaja yang naik, nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nak menerima amanah yang cukup besar, iaitu amanah ibadah sembahyang 5 waktu sehari semalam. Allah perintahkan kepada Nabi kita 50 kali sembahyang, 50 kali rakaat. Banyak, tuan-tuan. Dalam sehari 50 kali sembahyang dalam sehari. Banyak. Maka Nabi bila terima 50, terima aja. Bila dia turun, terjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepada kamu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Allah perintahkan sembahyang 50 kali." Nabi Musa kata, "Umat kamu umat yang kerdil, wahai Muhammad. Sedangkan umat aku yang besar-besar pun tak boleh melaksanakan perintah Allah. Minta kurang lagi jumpa dengan Allah." Sehinggalah Allah amanahkan kepada Nabi sembahyang 5 waktu sehari semalam.
Itu pun Nabi Musa kata, minta lagi kurang. Tetapi Nabi kata, saya sudah malu dengan Allah, cukuplah ini. Maka Nabi pun turunlah daripada Sidratul Muntaha, terus turun ataupun balik ke Mekah dalam masa singkat, tuan. Isra Mi'raj ni satu malam saja, daripada Mekah ke Palestin, dari Palestin naik ke langit, daripada langit turun balik dan terus balik ke Mekah. Esok harinya berjumpa dengan orang-orang Mekah, berjumpa dengan Abu Jahal. Maka Abu Jahal tanya Nabi, apa peristiwa? Maka Nabi mengkabarkan, saya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah malam tadi. Maka terbahak-bahaklah Abu Jahal, dia kata ini pembohong. Mana boleh dalam satu malam daripada Mekah pergi Palestin, orang berjalan berbulan-bulan, ini tak sampai satu hari, kemudian naik ke langit turun, tidak ada percaya. Maka dia pun menyebarkan berita ini kepada seluruh Mekah, bahawa inilah Nabi yang membawa ajaran sesat. Maka dia jumpa dengan Abu Bakar. Abu Jahal ni jumpa Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau peristiwa ini yang membawanya Muhammad, maka lebih daripada ini lagi pun saya percaya. Saya percaya kalau ini adalah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Abu Bakar As-Siddiq digelar As-Siddiq tu, sebab dia membenarkan apa sahaja yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jauh dengan Nabi, yang tak pernah jumpa dengan Nabi, tak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi yakin dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakin dengan hadis Nabi, yakin dengan Al-Quran. Umat inilah yang Nabi rindu. Maka saya menyuruh pada diri saya, sahabat-sahabat sekalian, supaya kita sama-sama beramal dengan Islam. Kita laksanakanlah amanah yang diterima oleh Nabi, yaitu sembahyang 5 waktu sehari semalam. Bila dilaksanakan, maka insya-Allah kita akan selamat dunia akhirat. Tetapi kalau kita tinggalkan sembahyang 5 waktu sehari semalam, maka semua amalan yang lain tidak akan dikira oleh Allah. Walaupun kita banyak bersedekah, walaupun kita buat kebaikan yang banyak, tetapi tidak dihisab dan tidak dikira. Kerana yang awal-awal dihisab di hari akhirat adalah sembahyang 5 waktu sehari. Dan pas khususnya nak bawa masyarakat Malaysia, khususnya Labuan ini, supaya beramal dengan Islam, membawa menterbiahkan orang Islam supaya jangan meninggalkan sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan juga nak terbiah orang Islam supaya memahami ajaran Islam dengan cara yang sumul, termasuklah ekonominya, politiknya dan dakwahnya. Sebab itulah slogan PAS, politik, dakwah dan terbiah. Saya menyuruh kepada seluruh masyarakat Malaysia, amnya dan khusus kepada rakyat Labuan, marilah kita sama-sama membangunkan masyarakat yang bertamadun, berilmu dan beriman, dan maju di segi ekonomi, sosial, pendidikan, politik, merangkumi kesemulan Islam. Mudah-mudahan kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu ghafurur rahim.